Salam sejahtera. Hari ini untuk pendidikan seni visual tingkatan 2, kita akan belajar di bawah bidang komunikasi visual. Kita akan belajar di bawah tajuk 10, seni reka grafik, simbol dan logo. Seni reka grafik sebenarnya merupakan salah satu bidang di bawah komunikasi visual. Jadi seni reka grafik ni memerlukan kemahiran iaitu kita menggabungkan teks dan gambar dalam teks, dalam iklan ataupun buku. Jadi gabungan simbol dan image tag akan menghasilkan representasi tampak sesuatu idea ataupun mesej. Pada kebiasaannya, reka bentuk grafik meliputi reka bentuk korporat, contohnya logo dan penjenamaan, reka bentuk editorial, contohnya majalah, surat khabar dan juga buku, reka bentuk persekitaran, pengiklanan, reka bentuk laman sesawang, reka bentuk komunikasi, pembungkusan dan juga papan tanda ataupun signage. Jadi, selepas selesai mempelajari tajuk ini, murid sepatutnya mendapat pemahaman terhadap seni reka grafik dalam bidang komunikasi visual. Murid juga dapat mengeksplorasi dan aplikasi rekaan simbol dan logo bagi pengukuhan pemahaman terhadap seni reka grafik. Dan murid juga boleh menzahirkan idea dan konsep melalui pelbagai sumber dan teknologi dalam penjanaan tugasan, dan akhir sekali murid dapat menghayati hasil produk seni reka grafik. Jom kita bermula. Definisi simbol dan logo. Simbol. Apa itu simbol? Simbol sebenarnya ialah reka bentuk grafik yang diringkaskan daripada imej figura manusia, haiwan, alam ataupun benda. Simbol boleh dihasilkan melalui gabungan unsur-unsur grafik yang menjadi representasi kepada sesuatu. Biasa, simbol dicipta adalah untuk memudahkan pengguna memahami sesuatu tanpa menggunakan perkataan. Pada paparan, kita boleh tengok contoh-contoh simbol. Gambar yang pertama ataupun simbol yang pertama adalah untuk orang OKU ataupun orang kurang upaya. Untuk simbol yang kedua, kita semula. Untuk simbol yang ketiga ialah perempuan atau lelaki. Contoh ada pada tandas, iaitu untuk kegunaan lelaki atau perempuan. Dan untuk simbol yang keempat adalah berhenti ataupun dilarang masuk. Di sini pula kita boleh tengok contoh logo yang kita boleh lihat, antaranya pos, RTM, perhilitan dan sebagainya. Perkataan logo sebenar diambil daripada bahasa Yunani iaitu logotype yang bermaksud cetakan perkataan. Jadi secara umumnya logo ialah lambang atau tanda bagi sesebuah perniagaan, kelab, persatuan atau agensi. Logo juga boleh dihasilkan untuk tujuan aktiviti tertentu seperti sukan dan juga rekreasi. Logo merujuk kepada seni huruf atau gabungan huruf dan simbol yang mewakili sesuatu jenama. Contoh, logo Pos Malaysia, Proton, Radio dan Televisyen Malaysia ataupun RTM, Malaysia Airport dan Felda. Di sini kita akan lihat jenis-jenis simbol dan logo. Jenis-jenis simbol dan logo dapat dihasilkan dengan merujuk kepada sama ada alam semula jadi atau objek buatan manusia. Jenis-jenis simbol dan logo adalah seperti berikut. Contoh, simbol daripada alam semula jadi, logo daripada alam semula jadi, ataupun simbol daripada objek buatan manusia, dan
logo daripada objek buatan manusia. Kita lihat pula ciri-ciri simbol dan logo. Simbol dan logo mempunyai ciri-ciri tertentu. Ciri-ciri yang ada pada simbol ialah boleh menyampaikan mesej melalui gambar, rupa mewakili maklumat secara ilustrasi, simbol boleh merepresentasi gambar alam semula jadi atau objek buatan manusia, simbol berkaitan dengan konsep tertentu, bentuk objek dipermudahkan tetapi masih boleh mengekalkan sifat-sifat asal objek tersebut, dan simbol boleh menyampaikan mesej tanpa sebarang penerangan. Seterusnya kita tengok ciri-ciri yang ada di bawah logo. Logo berdasarkan gabungan rupa bentuk dan huruf, gubahan singkat yang mewakili sesuatu. Logo boleh mengandungi tulisan dan juga gambar. Logo mempunyai kaitannya dengan tema, dengan identiti. Cirinya mestilah ringkas, jelas dan mudah diingati. Penggunaannya dapat bertahan lama dan logo boleh menyampaikan mesej merentas bahasa dan bangsa. Dan logo menggunakan rupa mudah sesuatu objek. Untuk tugasan pada hari ini, saya nak anda menghasilkan rekaan simbol dan logo berdasarkan imej visual berunsurkan kosmos, flora dan fauna. Awak boleh cari pada sesawang ataupun internet. Contoh di sini kita nak menghasilkan logo. Tajuk logo kita, sayangi bumi kita. So contoh imej visual kita lihat pada satu pokok di mana langkah kedua kita buat lakaran imej untuk menjadikan logo, dan langkah ketiga kita kemaskan imej logo dengan tipografi, dan langkah keempat kita warnakan logo dengan kemas, dan selepas kita selesai kita boleh membuat kemasan dan bingkai untuk logo kita. Secara rumusan, seni reka grafik boleh terbahagi kepada dua, iaitu simbol dan logo. Simbol terbahagi kepada dua, iaitu alam berdasarkan alam semula jadi atau objek buatan manusia. Begitu juga dengan logo. Terbahagi kepada sama ada alam semula jadi ataupun objek buatan manusia. Kedua-dua mempunyai ciri masing-masing, iaitu simbol boleh menyampaikan mesej melalui gambar, mewakili maklumat secara ilustrasi. Simbol adalah representasi gambar alam semula jadi atau objek buatan manusia. Ia mempunyai konsep, bentuk objek yang dipermudahkan dan tanpa teks penerangan. Manakala untuk logo pula, ciri-cirinya ialah gabungan rupa bentuk dan huruf, mengandungi tulisan dan gambar, singkatan, gubahan, kaitan tema dan identiti. Logo mempunyai ciri ringkas, jelas dan mudah diingati, dan ia bersifat bertahan lama. Mesej merentasi bahasa dan bangsa, dan logo adalah rupa mudah objek. Dan untuk kriteria pencapaian, kita tengok sekali lagi, iaitu simbol ialah reka bentuk grafik yang diringkaskan daripada imej figura manusia, haiwan, alam dan objek buatan manusia. Logo pula ialah seni huruf ataupun gabungan huruf dan simbol yang mewakili sebuah jenama, syarikat, agensi, sukan dan rekreasi.
Simbol dan logo sebenarnya boleh dihasilkan dengan merujuk kepada alam semula jadi dan juga objek buatan manusia. Terdapat perbezaan antara simbol dan logo. Alam semula jadi boleh dibahagi kepada 3, iaitu kosmos, flora dan fauna. Simbol mempunyai beberapa ciri, antaranya ialah dapat menyampaikan mesej melalui gambar, boleh menyampaikan mesej tanpa sebarang penerangan, mempunyai konsep tertentu dan menggunakan rupa grafik yang mudah. Ciri-ciri logo pula ialah dapat menyampaikan mesej dengan jelas, ringkas dan mudah diingati, penggunaannya bertahan lama dan mempunyai kaitan dengan tema atau identiti yang diwakili. Sekian sahaja untuk pembelajaran kita hari ini. Kita akan jumpa lagi dalam pembelajaran sesi akan datang. Sekian, terima kasih.